Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita menunggu di dalam surau ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Sebenarnya mata saya ni tak berapa nampak. Tak berapa nampak dia. Muka saya tak nampak. Doktor kata ada radang mata. Tadi nak datang ke sini pun isteri saya yang tolong bawakan, naik kereta. Tak boleh memandu sendiri, kena dipandu oleh orang. Tapi tak apalah, itu sebahagian ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni begitulah. Kita masih lagi menggunakan kitab yang diberikan nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebuah kitab yang menceritakan perjalanan hidup manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya dalam kehidupan ni, semenjak Allah menciptakan, siapa yang mendapat tempat pertama di sisi Allah? Jawapan dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mempelajari sirah adalah untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak pengetahuan kita berkaitan dengan Rasulullah, maka rasa sayang itu akan hadir tanpa dipaksa. Barulah akan timbul perasaan teringat kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Sebab apa? Sebab kita kenal dengan Nabi kita. Kita tahu perjalanan hidup Nabi kita, kesusahan yang Nabi tanggung daripada umur Nabi, daripada lahir sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sirah Nabi mengambil masa selama 63 tahun. 63 tahun itu adalah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggal dekat Mekah daripada lahir sampai umur 53 tahun. Kemudian Nabi berhijrah, duduk dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi 53 campur 10, 63. Itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut dakwah Nabi, tarikh kerasulan Nabi bermula daripada umur Nabi 40 tahun. 40 tahun Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi berhijrah 10 tahun di Madinah. Jadi tempoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 23 tahun. Itu adalah secara ringkas berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terdahulu, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ditawarkan dengan tawaran habuan dunia. Tengok Nabi ni kalau bagi serangan psikologi ke tak jalan. Orang Islam pun masih kekal teguh dengan prinsip mereka, walaupun mereka ini dicemuh, dibuat mimik-mimik muka, tapi mereka tetap kekal dengan Islam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah secara terbuka, beraninya Nabi
Nabi dakwah secara terbuka apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan pada fasa awal-awal lagi Islam ini baru nak berkembang, kita pun macam tu juga. Kalau kita kumpul ahli keluarga kita, sesekali kumpul cerita tentang Islam. Bukan kita sekadar cerita tanya tanya tentang perkembangan, tentang kesihatan, tentang apa lagi, anak SPM hari itu berapa. Selain daripada kesemuanya itu, kita yang diberikan sedikit pengetahuan dan juga kesedaran. Mungkin dalam ahli keluarga kita ada yang masih tak menutup aurat. Mungkin dalam ahli keluarga kita yang solat pun tak pernah. Jadi kita yang Allah berikan kefahaman agama ini, tujuan dia untuk apa? Untuk bagi peringatan kepada ahli-ahli keluarga kita, untuk bagi tahu bahawa ini yang sepatutnya kita lakukan. Sebab apa tuan-tuan? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Aku berikan kamu sedikit pengetahuan agama, kefahaman, kamu boleh pergi sembahyang di dekat masjid, kamu boleh solat jemaah, kamu boleh membaca Al-Quran. Kefahaman yang aku berikan ini, adakah kamu kongsikan kepada ahli-ahli keluarga kamu? Jadi kita tak boleh sembahyang, beribadah dalam keadaan syok sendiri, walhal ahli keluarga kita yang lain dalam keadaan sesat ataupun keadaan tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bagi peringatan macam Nabi dakwah secara terbuka. Beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lepas Quraisy dah bagikan tawaran, hantar Utbah bin Rabi'ah bagi tawaran habuan dunia tuan-tuan. Nak bagi Nabi jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Nak bagi Nabi ini, mungkin Muhammad ni dia tak nak kaya kot, dia nak perempuan. Wahai Muhammad, mana-mana perempuan yang kamu suka, bagi tahu kepada kami jadikan dia milik kamu. Pun Nabi tolak. Mungkin Muhammad ni dia tak minat perempuan. Perempuan ni dia biasa-biasa je. Dia bukannya gilakan perempuan. Kita tawarkan Muhammad ini jadi raja, mungkin dia nak pangkat. Wahai Muhammad, kami sepakat kerajaan Mekah nak jadikan kamu ini raja Mekah, ketua kami. Kalau kamu hentikan dakwah ini. Nabi tolak ketiga-tiga tawaran itu masa tu juga. Bukannya Nabi fikir nanti ya Utbah, lagi 3 hari lagi datang balik. Fikir tak, Nabi bukan begitu. Nabi tolak tawaran-tawaran dunia itu waktu itu juga. Kemudian mereka hantar lagi kumpulan lain. Kali ini dihadiri oleh otai-otai, kiranya senior-senior penduduk Mekah. Tawarkan kepada Nabi, beginilah Muhammad, kita buat secara adil, setahun kami sembah Allah, setahun lagi kita ramai-ramai sembah berhala. Nabi tolak. Tak apalah, 6 bulan sembah Allah, 6 bulan kita sembah berhala. Nabi tolak masa tu, sehingga kan mereka kata sehari kita sembah Allah, sehari lagi kita sembah berhala. Nabi tolak kesemua tawaran tersebut. Lalu Allah turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun, yang akhirnya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami adalah agama kami. Kemudian apa yang berlaku? Akhirnya selesai semua dah. Macam-macam mereka buat dengan gelaran dan sebagainya. Kali ini mereka mewujudkan satu jawatan kuasa khas yang diketuai oleh siapa? Bapa saudara Nabi sendiri. Bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab. Diwujudkan satu jawatan kuasa khas pemimpin-pemimpin Mekah untuk memadamkan dakwah Nabi ini secara total. Abu Lahab kata, aku pengurusi. Lantik diri sendiri. Tak apa, aku bapa saudara dia, aku bapa saudara Muhammad, biar aku yang jadi pengurusi. Bersungguh-sungguhnya Abu Lahab dalam memadamkan cahaya Islam. Apa yang mereka buat?
mereka mencadangkan mana-mana ketua-ketua ataupun bos-bos yang ada hamba-hamba di bawah mereka yang memeluk Islam, hendaklah mereka ini diseksa. Dah mula dah main kasar. Hendaklah mereka ini semuanya diseksa. Diseksa ni ikutlah macam mana daripada bos-bos mereka ini, ketua-ketua mereka ini, tuan-tuan mereka ini, apa yang mereka nak buat kepada hamba-hamba mu'allaf baru yang masuk Islam. Kita tengok apa yang berlaku. Antaranya bapa saudara Uthman bin Affan pernah balut. Dia ambil Saidina Uthman bin Affan ini, dia balut Saidina Uthman bin Affan ini dengan pelepah kurma yang kering, lalu dibakarnya pelepah itu sehingga melecurlah badan sebahagian tubuh Uthman bin Affan akibat daripada bakaran daripada pelepah kurma yang dibakar oleh bapa saudara dia. Seterusnya, siapa dia? Dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda, remaja. Ibu dia adalah jutawan Mekah. Jutawan Mekah. Mus'ab bin Umair ini adalah anak orang kaya jutawan Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri iktiraf dia. Nabi sendiri iktiraf dia. Nabi kata, di Mekah ini tak ada orang yang boleh menandingi wangian atar yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Tak ada siapa boleh menandingi pakaian yang cantik dan indah yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Dan juga keindahan wajahnya dan juga rapinya rambut Mus'ab bin Umair. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia bukannya pergi kedai gunting rambut mamak yang kita bayar RM8, RM10 sekali gunting. Ini pergi salon je tuan-tuan. Pergi salon gunting yang jenis, saya tak pernah pergilah, tapi mungkin mencecah puluhan ringgit sekali gunting tu. Mus'ab bin Umair sehinggakan wangian atarnya tidak dipakai oleh penduduk Mekah. Kalau bau itu Mus'ab bin Umair pakai, dia sahaja yang boleh pakai bau itu. Betapa kayanya keluarga Mus'ab bin Umair ini, seorang remaja. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa sesungguhnya Islam ini adalah agama yang benar, sembahlah Allah, maka Mus'ab bin Umair ini tertarik. Bila dia tertarik, ibu Mus'ab bin Umair ini tahu bahawa anak dia ini sudah menjadi Islam. Apa si ibu ni buat? Dia mendera anak dia dengan mengurung Mus'ab bin Umair ini dan tidak diberikan makan sehinggalah Mus'ab ini menjadi kebuluran. Lalu Mus'ab bin Umair ini mengambil langkah melarikan diri. Tuan-tuan, seorang remaja yang hidup dalam keadaan senang, kaya, tinggal semua harta ataupun kekayaan yang diberikan oleh ibu dia semata-mata kerana Islam dan juga kerana Allah dan Rasulnya. Pernah satu hari, ni dah lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi duduk dekat Masjid Nabawi, duduk bersama dengan para sahabat. Bila Mus'ab bin Umair masuk daripada pintu Masjid Nabawi, Nabi tengok pandang Mus'ab bin Umair, Nabi menangis. Nabi menangis mengenangkan dahulu Mus'ab bin Umair ini adalah seorang lelaki yang tampan, tapi sekarang rambut dia pun sudah menjadi kasar, pakaiannya pun sudah lusuh dan mempunyai tampalan-tampalan yang dapat kita lihat. Begitulah tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ini meninggalkan segala harta dan kekayaannya hanya semata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Sehingga kan akhirnya Mus'ab bin Umair ini dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji di dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini pemegang panji perang.
apabila dia tewas dan mati syahid di dalam peperangan Uhud, sehingga kan bila nak ditutup jenazahnya tak cukup kain tuan-tuan, nak ditutup bahagian kepala, bahagian kaki terdedah, nak tutup bahagian kaki, bahagian kepala yang terdedah. Begitulah Mus'ab bin Umair. Kemudian siapa lagi sahabat yang diseksa? Antaranya adalah Bilal bin Rabah. Bila sebut Bilal bin Rabah ini, semua orang tahu, kanak-kanak pun tahu. Kalau kita kata, kita tanya soalan, siapa di kalangan para sahabat yang diseksa, budak tu fikir sekejap, duduk sekejap, dia dah teringat dah, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dibaringkan dan diletakkan batu di atasnya. Betul lah tu. Memang betul pun. Itulah yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Bila kita belajar sirah, kita lihat lagi secara mendalam siapa yang menyiksa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, dia adalah seorang hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Tuan-tuan, Umayyah bin Khalaf ni nyawa dia takat perang Badar sahaja. Nyawa dia setakat perang Badar sahaja. Apabila kita dah lihat dah pertemuan yang lepas, antara nama-nama yang Nabi sebut, yang mereka ini akan disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu mereka letakkan janin unta yang telah pun busuk letak ke atas Nabi waktu Nabi sedang sujud. Semua tergelak, semua orang tergelak. Habis selesai, Fatimah pun bersihkan dan segalanya. Apalah yang dosa ayah aku buat? Ada tak ayah aku ni curi harta kamu, ambil jawatan kamu? Tak ada. Kemudian Rasulullah doakan mereka ini, sesungguhnya mereka ini semua akan disembelih. Nabi sebut nama satu persatu. Nama satu persatu. Nyawa mereka ini, Umayyah bin Khalaf ini, takat sampai perang Badar saja. Sampai perang Badar saja. Apa yang mereka buat? Apa yang Umayyah bin Khalaf ni buat? Dia pukul Bilal ni sungguh-sungguh. Satu hari dia diikat tali dekat leher Bilal bin Rabah. Kemudian ditarik oleh budak-budak Mekah ini tuan-tuan. Ditarik, diikat leher Bilal bin Rabah. Kemudian kanak-kanak Mekah ni pergi buat main. Dia kata, ni bawa ni, tarik Bilal ini. Sehingga kan satu hari diikat pula Bilal bin Rabah ini di padang pasir, ditinggalkan selama seharian, tidak diberikan makan dan minum. Ini antara penyiksaan tuan-tuan yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Bilal. Siksaan ini hari-hari tuan-tuan. Hari-hari. Bukannya sehari kemudian tu rehat, tidak. Dia makan hari, makan minggu dan juga makan berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Apa yang boleh menyebabkan Bilal terlepas daripada penyiksaan ini? Hanya sebut satu perkataan kufur kepada Allah dan juga kepada Muhammad. Sebut perkataan kufur sahaja. Tak sampai 1 minit, sesaat, sudah boleh membuatkan Bilal bin Rabah ini bebas daripada segala penyiksaan oleh orang-orang Mekah ini. Sebut perkataan kufur, tapi Bilal bin Rabah tetap di dalam hatinya Ahadun Ahad. Ahadun Ahad ini Allah yang satu tuan-tuan. Allah yang satu dibaringkan, sudahlah dibaringkan di atas pasir, ditambah lagi diletakkan batu. Batu ni tuan-tuan bukannya batu bata yang kita tengok orang buat rumah. Batu tu kalau letak kat perut kita kembungkan sikit, terbaliklah batu tu. Ini batu yang sungguh-sungguh diletakkan ke atas tubuh Bilal bin Rabah ini, sehingga membuatkan dadanya menjadi sesak dan sempit, yang hanya boleh menyebutkan perkataan Ahadun Ahad. Ahad, iaitu siapa? Allah yang satu. Kemudian bagaimana Bilal bin Rabah ini dapat selamat daripada penyiksaan ini? Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar ini seorang pemuda yang kaya. Dialah yang membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang mahal. Harga yang mahal dibelinya Bilal bin Rabah ini, lalu dibebaskan Bilal bin Rabah. Dalam keadaan Bilal pada ketika itu menjadi seorang yang
hamba yang merdeka, yang sudah pun dimerdekakan. Seterusnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini keluarga dia Islam. Dia waktu Islam ini tak semestinya semuanya Islam. Abu Hurairah ayahnya tidak Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ayah dia tak Islam. Jarang kita nak dapat jumpa satu keluarga itu Islam waktu awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebarkan dakwah. Antaranya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ayah dia Yasir dan ibunya Sumayyah. Kita pernah dengar nasyid kan, Sumayyah. Tiga-tiga anak beranak ini diseksa. Dia adalah daripada Bani Makhzum. Ammar ini dilambung di bawah bara api. Tuan-tuan, dilambung di bawah bara api. Ayahnya dipukul. Ini tuan-tuan, penyiksaan ini dikumpulkan. Dikumpulkan maksudnya ayahnya dekat sini, maknya dekat sini, Ammar dekat sini. Maksudnya boleh melihat ahli-ahli keluarga lain yang sedang diseksa. Antaranya Yasir ini dibutakan mata dia oleh siapa? Abu Jahal. Tuan-tuan, Abu Jahal ni butakan mata Yasir. Kemudian Sumayyah ini, Sumayyah dipukul dan disiksa. Antara kemuncak siksaan yang diterima oleh Sumayyah ini adalah dia disula, tuan-tuan. Dia disula, ada riwayat bagi tahu daripada mulut turun ke bawah ataupun daripada bawah naik ke mulut. Maksudnya disula. Disula oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni pun satu, dia tak ada apa-apa dia tak ada perasaan membunuh ni. Bunuh orang ni bagi dia biasa saja. Cuma nak bagi tahu dekat ini, Sumayyah dalam keadaan dia diseksa, dalam keadaan dia diseksa, tak tinggal Islam, tuan-tuan. Tak tinggal Islam, tak tinggal Allah dan tak tinggal Rasulnya. Dalam keadaan dia diseksa. Kita lah kalau nak jadi orang yang mati syahid, kita lah tuan-tuan, kalau nak jadi orang yang mati syahid, macam mana? Samalah macam kita tengok vaksin. Vaksin, kalau kita nak jadi kumpulan pertama yang menerima vaksin, kita tunggu dulu biar orang lain dah terima vaksin, kita tengok macam stabil je, baru kita nak terima vaksin. Sumayyah ini, dia adalah wanita pertama yang mati syahid, manusia pertama yang mati syahid awal-awal Islam dahulu. Sumayyah tak tinggal Islam, tuan-tuan, dalam keadaan dia nak disula. Kita ni yang membaca sirah, cubalah bayangkan, cubalah bayangkan tempat perkara ini berlaku kepada kita. Bayangkan pun hati kita kata apa? Tak sanggup. Mahu kita keluar ni, nak selamatkan diri kita daripada penyiksaan. Dari penyiksaan yang ketika itu, tuan-tuan, siksaan yang diterima oleh orang-orang dahulu di kalangan para sahabat ini adalah siksaan yang menuju ke arah kematian. Siksaan itu akhirnya, penamatnya adalah kematian. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat keluarga Yasir ini diseksa, dia diseksa ini bukannya dalam bilik kurungan, dalam penjara, tuan-tuan. Maksudnya siapa-siapa sahaja yang berada di kota Mekah itu, lalu kat kawasan itu, boleh nampak kejap lagi ada kumpulan ni seksa orang ni. Sebelah sana jalan sikit lagi, yang tuan sebelah sana seksa hamba dia sebelah sana. Dapat dilihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak keluarga Yasir ini diseksa, sehingga kan Nabi menyebutkan perkataan sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabrun ni dia dalam bahasa Arab maf'ul mutlak. Betul-betul sabarlah wahai Yasir. Sabar di atas sabar di atas sabar. Nabi kata sabarlah sungguh-sungguh wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya timbal balik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syurga yang maha luas. Sabarlah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab pada ketika itu awal-awal Islam,
orang-orang Islam tidaklah ramai. Sudahlah tidak ramai, di kalangannya mereka adalah orang-orang biasa dan di kalangan hamba-hamba abdi sahaja yang memeluk Islam. Nabi hanya dapat menyebutkan perkataan itu, sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul fi jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya timbal baliknya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sumayyah mati syahid. Ibunya Sumayyah ini mati syahid, disula, kemudian ayahnya dibutakan dan ditombak. Apa yang berlaku kepada Ammar? Ammar pada ketika itu dibebaskan, dilepaskan kerana Ammar menyebutkan beberapa perkataan yang kufur. Cuma dalam kitab sirah ini tidak disebutkan perkataan kufur tersebut. Tapi dalam kitab sirah yang lain disebutkan. Abu Jahal nampak, dia nampak kumbang ke ataupun burung, dia kata, wahai Ammar, sebut itu Tuhan kamu. Tapi pandangan itu tak berapa kukuh lah tuan-tuan. Cuma dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan Ammar menyebutkan perkataan kufur. Perkataan apa? Wallahu alam. Ammar sebutkan perkataan itu, lalu Ammar dibebaskan. Abu Jahal bebaskan Ammar. Maka tersebarlah di kalangan orang-orang Islam bahawa sesungguhnya Ammar telah murtad. Lalu sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat apa tuan-tuan? Adakah Nabi terus melompat? Adakah Nabi terus terkejut? Ataupun Nabi kata pancung Umar, bunuh Umar sebab apa? Sudah murtad. Tuan-tuan, Nabi tidak melompat. Nabi tidak melompat dan Nabi tidak melatah. Nabi kata tak apa, panggil siapa? Panggil Ammar ini. Panggil Ammar. Lalu Ammar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ammar, apa yang menyebabkan kamu terlepas daripada siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal? Maka Ammar menceritakan apa yang berlaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu memang mengiktiraf bahawa sesungguhnya perkataan yang disebutkan Ammar ini adalah perkataan kufur dan murtad. Apa Nabi kata? Wahai Ammar, bagaimana dengan hati kamu? Itu percakapan Ammar, sebutan Ammar kepada Abu Jahal. Bagaimana pula dengan hati kamu, wahai Ammar? Lalu Ammar pada ketika itu menyebutkan, qalbi mutma'inna bil iman. Sesungguhnya hati aku ini tenang dengan iman dan masih lagi bersama dengan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, Allah membersihkan apa yang disebut oleh Ammar ini dengan turunnya surah daripada surah Al-Nahl ayat 106, wa qalbuhu mutma'inna bil iman. Panjanglah ayat dia tu. Bagaimana seseorang itu apabila sudah Islam, kemudian dia murtad, sesungguhnya dia akan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan desakan. Tuan-tuan, bayangkanlah Ammar pada ketika itu melihat ibu dia disula, ayah dia ditombak dan dibutakan mata dia, dalam keadaan dia pun turut disiksa. Dalam keadaan tekanan beginilah, tekanan itu mestilah tuan-tuan dengan ancaman bunuh. Dengan ancaman bunuh, maka Ammar menyebutkan perkataan kufur untuk melepaskan diri dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia menyebutkan perkataan kufur, tapi di dalam hatinya itu masih kekal dengan Allah dan Rasulnya, maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakatlah para ulama menyatakan, kalaulah kita ini diancam dengan ancaman bunuh, mesti ancaman bunuh tuan-tuan. Dia tak boleh ancaman, okey, kalau nak kerja dengan syarikat ini, kamu tak boleh pakai tudung. Kita pun faham, ni ayat Quran, wa qalbuhu mutma'inna bil iman. Kita pun faham begitu, maka bukalah tudung. Sebab apa? Sebab tak nak hilang pekerjaan. Yang itu tak dikira. Dia mestilah dengan ancaman bunuh ataupun ancaman yang menyebabkan kematian. Dia tak boleh ancaman, kalau kamu solat, kamu tak boleh naik pangkat. Kita pun tak solat. Itu tak boleh. Itu tak diterima sama sekali. Hanyalah dengan ancaman bunuh sahaja
barulah kita boleh menyebutkan perkataan-perkataan kufur seperti mana yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir ini, tuan-tuan. Kemudian kita tengok lagi seorang sahabat. Ini adalah nama-nama sahabat yang suatu ketika dahulu diseksa oleh orang-orang Mekah, pemimpin Mekah. Antaranya siapa, tuan-tuan? Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat. Jarang kita dengar nama Khabbab bin Arat ini. Dia ini lapis pertama yang masuk Islam. Sebab apa? Dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suami dia iaitu Said bin Zaid. Siapa Fatimah binti Khattab ini? Anak adik kepada Saidina Umar. Adik Saidina Umar ni kahwin dengan Said bin Zaid. Khabbab bin Arat inilah guru Quran kepada Fatimah dan juga Said bin Zaid ini. Awal-awal Islam dulu, Khabbab ini dia diseksa. Dia tak tahan, tuan-tuan. Dia jumpa Nabi. Yang berada di bawah teduhan Kaabah. Dia kata, "Ya Rasulullah, mata nasarullah." Ya Rasulullah, bila kemenangan Allah? Bila Allah nak menangkan kita ini? Bila kemenangan Allah? Tolonglah doa kepada Allah supaya Allah menangkan agama ini. Khabbab bin Arat ini tak tahan, tuan-tuan. Muka Nabi berubah. Nabi menjadi merah padam. Nabi bangun ketika itu. Nabi sebut kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka disikat dengan sikat besi yang berapi di belakang mereka. Lalu luruhlah daging-daging mereka, wahai Khabbab. Tapi mereka tetap dengan Islam dan tetap kekal dengan agama ini. Wahai Khabbab, sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Kamu akan lihat satu hari nanti, wahai Khabbab, orang Islam akan berjalan daripada Sana'a menuju ke Hadral Maut dalam keadaan seorang pun daripada mereka tidak akan diganggu oleh orang yang bukan Islam." Maksudnya, Khabbab, kamu akan lihat satu hari nanti Allah akan menangkan agama ini. Orang Islam boleh berjalan seorang diri daripada Sana'a menuju ke Hadral Maut dalam keadaan dia berjalan dalam keadaan selamat dan tidak akan diganggu. Sabarlah, wahai Khabbab, sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Kemudian, lepas beberapa tahun, Islam pun dah menang dan sebagainya. Rasulullah dah wafat, naik Khalifah Abu Bakar, naik Khalifah yang seterusnya Amirul Mukminin Saidina Umar Al-Khattab. Sampai Saidina Umar Al-Khattab ni naik jadi pemimpin. Dah lama dah ni, tuan-tuan. Dah lama dah. Tiba-tiba Saidina Umar teringat bahawa sesungguhnya dulu di awal-awal Islam, Khabbab ini pernah buat Nabi kecil hati dengan soalan dia. Lalu dia panggil Khabbab, "Wahai Khabbab, hari ini aku nak menuntut sesuatu perkara. Dahulu kita di awal-awal Islam, kamu pernah minta kepada Rasulullah untuk memenangkan agama ini. Hari ini aku nak menuntut perkara tersebut dan aku nak hukum kamu kerana apa? Kamu mengecilkan hati Rasulullah. Apa yang berlaku, wahai Khabbab? Ceritakan." Lalu Khabbab bin Arat ini bagi tahu bahawa sesungguhnya penyiksaan yang aku terima ini tidaklah sehebat penyiksaan orang lain. Orang lain yang diseksa, tuan-tuan. Aku diseksa dalam keadaan ketika itu badan aku ini digolek-golekkan di bawah bara api. Di bawah bara api, dalam keadaan pada ketika itu luruhlah minyak-minyak daripada kulit aku dan juga darah-darah daripada daging aku. Sehingga menyebabkan bara-bara api itu terpadam disebabkan lelehan-lelehan kulit badan aku. Tuan-tuan bayangkan kita panggang tu bunyi kan, bila lemak-lemak tu jatuh, aku dipanggang dalam keadaan begitu. Lalu Khabbab bin Arat buka jubah dia, tunjukkan kepada khalifah pada ketika itu Saidina Umar. Nampak lagi lukanya itu, tuan-tuan. Bayangkan sudah berapa lama pemerintahan Rasulullah, kemudian naik Abu Bakar, naik Saidina Umar,
luka itu tuan-tuan masih lagi tidak sembuh. Orang-orang lain semua luka-luka dia semua dah selesai dah elok dah. Khabbab bin Arat ini masih nampak lagi benjolan-benjolan tulangnya yang timbul disebabkan daripada penyiksaan tersebut. Khabbab ini tak tahan, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menang. Setelah dia menerima siksaan yang begitu tuan-tuan, barulah dia berani menyebutkan kepada Rasulullah supaya Allah memenangkan agama ini. Itu yang diterima oleh Khabbab bin Arat. Dan sebahagiannya tuan-tuan, orang-orang Islam disiksa dalam keadaan dipakaikan baju besi. Letak dekat tengah panas, dipakaikan baju besi, dimasukkan pasir di dalam baju besi tersebut. Pasir yang panas. Pasir yang panas, maka melecurlah tubuh-tubuh mereka. Antaranya yang menyelamatkan hamba-hamba ini daripada terus disiksa adalah Abu Bakar. Abu Bakar lah yang banyak membebaskan tawanan-tawanan yang disiksa oleh ketua-ketua mereka ini ataupun tuan-tuan mereka ini. Allah memuji Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tindakan Abu Bakar ini yang membebaskan orang-orang yang disiksa oleh ketua-ketua pimpinan Mekah. Kemudian apa yang berlaku akhir sekali, apabila nampak banyak sangat penyiksaan tuan-tuan, orang Islam pun baru dah ada sebahagiannya mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat sebahagiannya untuk hijrah. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama bukannya hijrah ke Madinah, tapi hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habsyah yang berlaku pada tahun 5 kenabian. Bila sebut tahun 5 kenabian adalah 5 tahun Rasulullah sudah pun dilantik menjadi Nabi. Menuju ke Habsyah. Habsyah ini ada riwayat kata bahawa sesungguhnya dia adalah negara utopia. Utopia, hijrahlah ke Habsyah. Bezanya, hijrah ke Habsyah ini tidak wajib. Tidak wajib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turut serta dalam hijrah ini. Ianya berlaku pada tahun kelima, iaitu Nabi tak sampai hati melihat orang-orang Islam disiksa dan sebahagiannya ada yang mati syahid. Lalu ketika itu Nabi arahkan turun surah Az-Zumar ayat yang ke-10 bahawa sesungguhnya bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ini ditindas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencadangkan kepada sahabat untuk pergi ke Habsyah. Wallahu alam, Nabi tahu dekat mana Habsyah ini, rajanya bagaimana, mungkin daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana di Habsyah ini ada seorang raja yang adil. Raja yang adil, nama dia Ashamah bin Abjar. Ashamah bin Abjar ini akhirnya dia pun akan masuk Islam. Dalam kitab yang menceritakan himpunan tabi'in ada nama Ashamah bin Abjar ini. Di situ ada seorang raja dan raja ini adalah adil. Pergilah kamu ke sana untuk mendapatkan pertolongan dan juga perlindungan daripada raja ini. Antaranya yang berhijrah adalah 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan yang diketuai oleh Uthman bin Maz'un. Sayyidina Uthman bin Maz'un bersama dengan isteri dia dan berapa 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Mereka ini keluar pada waktu malam dalam keadaan meninggalkan segala harta benda mereka yang berada di rumah menuju ke pelabuhan yang dari mana ketika itu ada kapal yang akan menuju ataupun berlayar ke Habsyah. Mereka ikut kapal itu, lalu orang-orang Quraisy, pemimpin yang tahu sebahagiannya, mereka tahu ada sebahagian orang Islam yang keluar lari daripada Mekah. Mereka pun memacu kuda-kuda mereka untuk nak tahan orang-orang Islam ini. Tuan-tuan bayangkanlah, mereka dah nak tinggalkan Mekah tu, biarlah tinggalkanlah. Nak dikejar pula mereka ini supaya apa? Supaya mereka tidak keluar dan menyebarkan Islam di luar daripada kota Mekah. Tapi mereka tak sempat tuan-tuan. Kapal itu telah pun berlayar, maka selamatlah 12 orang lelaki ini dan 4 orang perempuan ini
menuju ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan daripada Raja Habsyah, iaitu Abjar. Kemudian kita akan lihat nanti pada pertemuan yang akan datang bagaimana orang-orang Quraisy ini bukan tamat di situ sahaja. Mereka hantar perwakilan menuju ke Habsyah untuk bagi tahu kepada Raja Habsyah ini bahawa sesungguhnya orang yang meminta perlindungan ini adalah orang yang bersalah dan mereka ini adalah tahanan-tahanan daripada kerajaan Mekah. Kembalikan kepada kami. Kita akan tengok sama ada raja ini akan melepaskan mereka untuk dibawa semula ke Mekah ataupun terus memberikan perlindungan kepada raja. Raja ini akan terus memberikan perlindungan kepada orang-orang Islam Mekah. Dan kita akan tengok ada beberapa dialog antaranya berkaitan dengan Nabi Isa. Sebab apa? Sebab permainan psikologi yang digunakan oleh orang-orang Mekah ini menggunakan sentimen agama dan juga menggunakan kepercayaan Raja Habsyah itu untuk menggugat raja tersebut supaya mengembalikan orang-orang Mekah ini kembali ke Mekah. Kita akan tengok sama ada mereka dikembalikan ke ataupun tidak pada pertemuan yang seterusnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri, asbab daripada kita mendengar kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hadirkan rasa cinta kita terhadap Nabi dan menghimpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan. Permudahkanlah urusan timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.